Pada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hlul qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Ada dah tu tak? Ada, nampak? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhentikan an nafil awwaliyah situ. Okey, baca kalam Syekh Al-Hudhudi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wal qidam wal baqa. Syarh. Al qidam fi haqqihi ta'ala ibaratun an nafyil adami as-sabiqi lil wujud. Qidam itu ibarat daripada nafi adam sabiq bagi wujud, adam yang mendahului wujud. Wa in syi'ta qulta aw anna fil awwaliyati lil wujud, atau boleh kamu kata juga qidam itu ibaratun an nafyil awwaliyah. Qidam itu reti daripada nafi awwaliyah, nafi ada awal bagi wujud. Aw an nafi iftitahil wujudi, atau ibarat daripada nafi ada mula bagi wujud, ada pembukaan bagi wujud. Kulluha bima'nan wahidin, semuanya satu makna. Wal baqa'u, dan bermula baqa' itu ibaratun an nafil adamil lahiqi lil wujud, ibarat reti daripada nafi adam lahiq bagi wujud, nafi ketiadaan yang mendatang bagi wujud, adam yang mendatang bagi wujud. Au an nafi intiha'il wujud, atau ibarat daripada nafi kesudahan wujud. Habis. Kita baca qaul muhasyir rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qauluhu an nafil awwaliyah. Qidam itu ibarat daripada, juga kita boleh katakan ibarat daripada nafi awal bagi wujud. Ai an adamil awwaliyati. Nafi awaliyah ialah tiada awaliyah. Nafi dengan maksud tak ada awal. Sebab sebut dah ni nafi dengan makna intifak kan. Jadi dengan makna adam lah, tiada awal. Fahadha ta'rifu zahirun. Ta'rif ini zahir fi annal qidama salbiyun. Zahir bahawa qidam itu termasuk daripada jenis sifat salbi, sifat bangsa nafi. Bila kata adam tu makna retilah qidam ini sifat daripada kategori sifat salbiyah. Wa kadza ma ba'dahu, begitulah juga selepas daripada itu. Okey. Mana bila sebut ibarat daripada adam, maka reti dia tu termasuk daripada kategori sifat salbiyah. Okey. Kemudian dia kata nafi awwaliyah itu. Wal awwaliyatu, lafaz al awwaliyah itu tutlaqu bi ma'na libtida, diitlaqkan, diberi dengan makna, diberi maksud dengan makna ibtida. Awwaliyah itu disebut dengan makna ibtida. Antara makna awwaliyah itu diitlaq dengan makna ibtida. Awwaliyah maksud permulaan. Nafi awwaliyah, nafi permulaan bagi wujud. Wa yuqabiluha, maka muqabalah, lawan dia, lawan awwaliyah dia, wa yuqabiluha al-akhiriyatu. Jadi awwaliyah dengan makna ini, lawannya akhiriyah bimakna inqidha, dengan makna inqidha, habis. Inqidha ni habis, tamat, selesai, inqidha, habis. Jadi awaliyah dengan makna ibtida, mula. Jadi lawan mula pun habis. Faham tak? Lawan mula habis. Jadi awaliyah dengan makna ibtida, lawannya akhiriyah dengan makna inqidha.
Satu. Wa tutlaqu aidan. Awaliyah juga diitlaqkan dengan makna bimakna as-sabqi 'alal asya', mendahului hak lain. Tadi makna mula kan? Ni makna dia tu dulu daripada hak lain. Ini awaliyah, ni orang pertama. Dengan makna yang pertama, yang mendahului orang lain. Sikit je makna tu. Jadi awaliyah yang kedua ni tutlaqu bimakna as-sabqi 'alal asya', yang mendahului segala asya', yang mendahului yang lain. Di sini muqabalah dia apa? Wa yuqabiluha al-akhiriyatu bimakna al-baqa', dengan makna kekal. Jadi hak mula-mula. Awaliyah dengan makna kedua, dengan maksud apa dia? Yang mendahului, makna yang pertama. Okey. Lawannya akhiriyah dengan makna kekal. Hak lain tak ada, tinggal dia. Betul lah, sebab dia tak akhir. Ia yang baqa', ia yang terakhir. Bima'nal baqa'i ba'dal fana'il khalqi. Dengan makna baqa', kekal setelah fana'nya makhluk. Okey, di sini awaliyah dengan makna mana lebih sesuai? Nampak tak? Awaliyah ada dua itlaq. Sama ada diitlaq dengan makna ibtida' ataupun diitlaq dengan makna as-sabqiyah, mendahului. Jadi wal munasibuhuna, yang munasabah di sini ialah al-awwalu. Al-awwaliyah dengan makna pertama, iaitu nafi awwaliyah, makna nafi permulaan. Hak tu lebih sesuai. Memang juga hak tu lebih sesuai, bukan nafi dia yang pertama. Bila kata nafi awwaliyah dengan makna dia mendahului orang lain, waktu dak nafi. Faham tak? Jadi nampak tak? Nampak menung je. Waktu munasabah sini nafi awaliyah dengan makna permulaan, nafi permulaan, bukan nafi dia yang pertama. Okey. Habis. Wa qawluhu lil wujud, nafyu awwaliyati lil wujud, menafikan permulaan bagi wujud. Tak ada mula bagi wujud Tuhan tu. Fihi ma taqaddama, padanya barang yang telah terdahulu. Apa ma taqaddama? Ingat tak? Apa ma taqaddama? I'rab mana? Wujud. Adakah dengan makna benda mawjud atau subut? I'rab itulah dulu, perbincangan dulu. Hak sebelum ni tak? Dia kata lil wujud. Wujud apa? Kan subut kan? Benda ni bukan benda yang jenis wujudi. Okey. Tu fi ma taqaddama. Tengoklah perbahasan panjang sebelum ni. Okey. Nafyu awwaliyati lil wujud. Lam pada lil wujud itu li ta'diyati. Lam mutaaddi, ta'diyah. Memberi makna ta'diyah. Awwaliyah lil wujud, ta'addi kepada wujud. Awal bagi wujud. Li ta'diyati. Muta'alliqatun, harajah tu dia bertakluk muta'alliqatun bil awaliyah, bertakluk dengan awaliyah lil wujud. Lil wujud tu bertakluk dengan awaliyah. Bi khilafiha, ai bi khilafil lami fi ma qablahu, pada sebelum ni, pada sebelum sifat qidam. Mana? Sifat apa ni? Sebelum ni as-sabiqu lil wujud. Mana? Kan dia kata mula-mula kan, sifat qidam huwa ibaratun an nafyil adami as-sabiqi lil wujud. Hadza bi khilafiha fi ma qablahu. Fi ma qablahu kembali pada mana? Oh, sedap tak? Ada ni boleh tanda terus. Ni kembali kepada mana? Ni, lam pada ni. Fi ma qablahu. Ni, mana ni? As-sabiq lil wujud. As-sabiq lil wujud. Lam situ fa innaha bi makna ala. Lam lil wujud situ makna ala. Nafyul adami as-sabiqi ala al-wujud. Menafikan adam yang terdahulu atas. Terdahulu atas. Maknanya dulu daripada wujud. Jadi lam itu bi makna ala. Lam dengan makna ala. Jelas Hak ni yang nak tunjuk malang, baca dah anak apa.
Anda ingat malah nak buat live ya? Nak terang dua tu. Dua ibarat daripada kitab Az-Zahrun Nadhar. An-Zahrun Nadharu fi Ahwalil Khadar. Nabi Khidir. Maksudnya jumpa tu. Ana share ke Ustaz Abdul Rashid Akid. Ana share. Kata hui ke dia. Kata malah balas nak habis. Hak tu boleh situ bila tahu ana salah betul tak tahu. Makna kalau betul lah nuskah Wahabi. Wahabi memang tulis khilaf. Makna dia tasarruf fil kitab. Dia telah membuat satu jenayah ilmu. Kalau salah tu. Dan memang kalau ikut dari segi bahasa memang kuat hak kata wallazi tamilu ilaihi nafsu. Apa dia? Apa dia tu? Bukan khilaf ma yaqul awam tapi ma yaqul awam, orang hak awam kata. Sebab apa? Sebab tengok semua tu kalau ada takdir lafaz khilaf itu tak jumpa ayat tu takkan jadi sempurna. Macam mana kita boleh tu? Ni penting kita tahu tentang tepat ta'alluq dia, ibarat ayat tu tam ke dot tam. Tiba-tiba ada syarat saja tak ada jawab. Pelik kok. Marifah, marikat mana? Ta'alluq kan mana? Nampak? Itu naqd zati, kita kritikkan teks tu sendiri. Tengok, teks tu betul tak? Hak ni kalau tak betul makna ada silap ni. Tengok nuskah lain. Oh, nuskah lain rupanya lain. Makna sini ada orang tangan-tangan yang cuba nak mengadjust dan membuat kalam itu lari daripada murad musannif. Nampak tak? Tengok tak habis? Ada, tengok balik lah tu. Benda tu penting tu. Sebab akan jadi makna lain tu. Apa kalau kita nak tu kita buat lagi sini. Fa innaha bi ma'na ala muta'alliqatun bis-sabiqi nafyul adami as-sabiqi lil wujud ay 'ala al-wujud. Habis. Wa qawluhu au an nafi iftitahil wujud, atau ibarat daripada nafi pembukaan bagi wujud. Nafi pembukaan, ada pembukaan bagi wujud, ada mula bagi wujud. Ai kaunuhu muftatahan, bahawa menafikan keadaannya itu muftatahan, keadaan wujudnya itu ada mula, ada permulaan, ada pembukaan, itu dinafikan. Wa hadha at-ta'rifu qaribun mimma qablahu. Ta'rif ini hampir dekat dengan apa yang sebelumnya. Maknanya lebih kurang. Kama marra. Qauluhu kulluha bima'nan wahidin, kesemuanya dengan satu makna. Fihi nazar. Fihi nazar. Dia kata semua sama makna, boleh kritik lagi ni. Boleh nazar lagi. Kenapa? Li'annahu, kerana sesungguhnya sya'an in arada muttahidatan. Jika dia inginkan muttahidatan mafhuman, satu mafhuman, tamyiz ya, ai mafhum muttahidan min haitsul mafhum, sama dari segi mafhum. Muttahidatan mafhuman, kalau dia maksud kulluha bima'nan wahid kan, dengan satu makna. Makna satu tu apa? Satu dari segi mafhumnya, maka fama mamnu'un. Kalau maksud musannif muttahidatan mafhuman, mafhuman bukan sifat tu, jadi tamyiz. Muttahidatan ai kulluha muttahidatun mafhuman. Semua itu satu dari segi mafhum, maka itu mamnu, tak boleh terima tu. Kenapa? Lima alimta, kerana barang yang telah kamu tahu, min annal kidama, bahawa kidam alal awal, atas makna yang pertama. Mana? Subutiyun, dia itu amrun subuti. Mana amrun subuti? Hak makna pertama apa? Nafyil adam. Nafyil adam, nafi adam sabiq lil wujud. Nafi adam sabiq lil wujud. Itu
dia itu amrun subuti. Nafyu adamis sabiqi lil wujud. Bila kata nafi adam sabiq ada tak? Tak ada. Jadi apa yang ada? Wujud sahaja kan? Wujud pada pihak ma madha, pihak terdahulu. Jadi wujud tu benda subuti. Jadi dia itu termasuk daripada amrun subuti. Alal awal ay ala ta'rifil awal. Mana takrif awal? Nafyu adamis sabiqi lil wujud. Tanda tu. Wa alal akhiraini. Dan dua yang akhir mana? Dua akhir, takrif dua akhir mana? Wa in syi'ta qulta nafyul awwaliyah. Nafi awwaliyah lil wujud ataupun nafi iftitah. Nafi iftitah, nafi awwaliyah. Boleh? Itu akhiraini. Akhiraini kembali pada mana? Kembali kepada dengan makna nafi awwaliyah dengan nafi iftitah. Maka itu salbiyah. Nafi awal. Penafi awal. Nafi awal salbi. Nafi iftitah salbi. Okay. Nafi Adam apa tak salbi? Tahu dah. Sama je dah, apa dah salbi? Adam tu tak ada. Sama je tadi. Nak tanya balik. Adam tak ada. Okey. Okey, itu in arada muttahidatan mafhuman. Maka mamnu. Mamnu sebab apa? Sebab tak sama dah kalau mafhum, sebab mafhum pertama tu amrun subuti, hak dua takrif akhir tu salbi. Macam mana boleh kata sama mafhum? Au ma sadaqa. Ai muttahidatan ma sadaqa. Sama pada ma sadaq dia. Ma sadaq tu kena kepada siapa? Ma sadaq. Contoh-contohlah. Jadi lafaz dia insan. Contoh ni nak faham ma sadaq ni. Baru mari ni. Al-insan, lafaz al-insan tu ada mafhumnya. Hak dalam fikir kita apa insan tu? Manusia. Hak kita dalam fikiran itu mafhum dia. Ni, Umi, Naziru, Api, tak? Aki, Afi, tak? Hak ni masodak dia. Hak ada pada luaran ini masodak bagi mafhum insan. Faham tak? Mudah ya. Jangan kata payah dulu, kata mudah dulu. Kata mudah ni. Dia istilah mungkin kali pertama dengar payah, tapi benda mudah je. Jadi kalau kita kata, kalau musannif maksudkan muttahidatan ma sadaqa, sama dari segi ma sadaq dia. Takrif pertama, kedua dan ketiga. Tiga takrif kan? Sama dari segi ma sadaq. Fa kadzalika fa mamnu'un kadzalika. Tak boleh juga. Tak sama juga. Kenapa? Li anna ma sadaqati as-subuti. Kerana ma sadaqat jamak dia. Ma sadaqa benda yang subuti ai juz'iyatuhu lah. Juz'iyat dia. Juz'iyat bagi subuti itu amrun subutiyatun. Amrun subuti. Wa ma sadaqati adami umurun adamiyatun. Itu juga. Dah nak kata sama dengan masadak, dah sama juga. Perkara subuti, masadak subuti lah. Perkara tu kalau benda mafhum adam, mafhum subuti, masadak mesti subuti lah. Kalau perkara itu mafhumnya adami, masadak ya adami juga lah. Takkan juz'iyat tu daripada kulli berlainan. Kalau kulli dia adami, juz'i dia mesti adami juga. Okey. Illa kecualilah ayyuqala bahawa dikata apa? Muraduhu maksud. Jadi atas dua-dua tadi muttahidah sama ada masadak atau mafhumah terhalang, tak kena. Kecuali kita boleh katakan muraduhu annaha apa tu? Tu awal tu. Lain? Taskah? Tu awal tu.
Ta'ulu. Tu mana? Habis nuskah tu. Waw ada se? Ta'ulu. Ta'ulu. Annaha ta'ulu fi nafsil amri ila syai'in wahid. Dia menjadilah pada hakikatnya jadi je. Hakikatnya akan menjadi satu perkara. Ta'ulu, membawa. Membawa pada hakikatnya kepada sebenda. Jadi takrif-takrif tadi itu hakikatnya bawa kepada sebenda kok, iaitu hakikat kidam. Sama ada takrif pertama, kedua, ketiga, akhirnya kembali pada sebenda. Tu maksud ta'ulu, bukan tu awalu. Dan boleh baca ta'ulu pun, tapi sebab ada kitab hak tulis gini, tak tahqiq lagi. Tak tu. Hak tu lah. Tak ada. Ta'ulu. Betul tu. Tu mana? Ta'ulu. Comel tak? Tengok depan, tengok. Tak je nampak Oh gitu. Ta'ulu fi nafsil amri ila syai'in wahidin. Okey. Apa dia? Wa huwa adamul awwaliyati lil wujud. Itu tidak ada awal bagi wujud. Jadi gitulah jawapannya. Au muraduhu, ataupun boleh kita katakan murad musannifnya anna apa tu? Anna awailah belaka Anna awailaha bima'nan wa in ikhtalafa muta'allaquha alladhi ba'daha. Dia ataupun maksud musannif awailaha, awal takrif itu sama. Adamu awaliyah, adam sabiq, adamu iftitah, adamu awaliyah, itu sama. Awailiha, awal takrif itu bima'nan, itu satu makna. Wa in ikhtalafa muta'allaquha, walaupun berbeza ta'alluq dia. Mana? Adamu awaliyah. Adam tu. Ni Adam awaliyah. Ni ada iftitah. Apa? Nafi iftitah, nafi awaliyah. Tempat takluk benda berbeza. Ni takluk kepada amrun subuti. Jadi hak naknya awal itu bimaknan wa in ikhtalafa muta'allaquha alladhi ba'daha, walaupun berbeza tempat takluk yang selepas itu. Okey. Qauluhu wal baqa. Kata syarih al baqa ila akhirih fi kalamihi hadfun, ada pada kalam musannif hazaf. Yadullu alaihi ma qablahu, menunjuk atasnya yang sebelumnya. Ai fi haqqihi. Fi haqqihi mana? Kan masa kidam kan dia kata wal kidamu fi haqqihi ta'ala. Tiba-tiba pada baqa' ni dia kata wal baqa'u ibaratun, ai wal baqa'u fi haqqihi ta'ala. Ada hazah lah situ. Baqa' nisbah pada hak Tuhan. Okey, satu. Wa hal yuqalu, adakah dikata wa hal yuqalu wa amma fi haqqil hawadithi, adakah boleh kita kata ada pun pada hak sekalian makhluk, fahuwa ma baqiya lahu sanatun, yang kekal setahun, au la yuqalu, ataupun tidak dikata. Wahal yuqalu tu, faham tak ni? Kan pada perbincangan kidam kan dia kata kidam ni fi haqqi ta'ala ibaratun an nafil awwaliyatil wujud. Qilah itulah. Wa fi haqqi al hawadithi huwa ma madha sanah. Dah. Yang berlalu setahun. Dah baqa' ada sebut dah. Tu dia tanya wa hal yuqalu amma fi haqqil hawadithi fa huwa ma baqiya lahu sanah, yang kekal setahun. Au la yuqa, ataupun kita tak payah kata
lam yarid fi dzalika nassun, tak ada nas pun yang apa nama ni, para mutakallimin sebut pada masalah baqa. Kidam ada. Kidam makna ada kidam zaman ni. Baqa ni pada kebanyakan syuruh dia tidak sebut. Boleh kata ke tak? Sama. Baqa itu makna hak kekal setahun. Ataupun kita tak kata lam yarid, kata Syekh Syarqawi, lam yarid fi dzalika nasun, tak datang nas pun. Tapi kata wa yumkinu al-qiyasu, tapi bolehlah kita nak qiyas. Nak qiyas saja wal baqa binisbati lil hawadithi fil haqqi hawadithi, qiyaslah. Gitulah. Okey. Wa qawluhu ibaratun an nafyil adami ila akhirih. Menafikan adam lahir hingga akhir tu. Yu'lamu mimma marra, diketahui daripada barang yang telah lalu. Yu'lamu adamu ittihadi hadzaini ta'rifain, bahawa tidak sama kedua-dua takrif ni mafhuman wa ma sadaqan, dari segi mafhumnya ma sadaq. Sebagaimana kidang pun tak sama, baqa pun tak samalah dua-dua takrif itu, sebab takrif itu lebih kurang je. Nafi adam sabiq, ni nafi adam lahir. Lepas tu lagi apa dia? Nafi iftitah lil wujud, ini nafi intihak lil wujud. Jadi kita tahu dah bahawa tak sama pada masalah kidang, sini pun sama lah. Habis. Wa fi kalamihi hazfun aidan, pada kalam musannif juga ada hazaf juga. Yadullu alaihi ma taqaddama, menunjuk atasnya barang yang telah dahulu. Takdirnya macam mana? Wa taqdiru wa huma bi ma'nan wahidin, dan kedua-dua dengan makna wahid. Sebab pada kidam dia kata kulluha bi ma'nan wahidin. Dah baqa disebut dua takrif kan? Wa huma bi ma'na wahid lah. Jadi ada kalam hazah tu. Okay. Wa fihi ma marra, dan pada kalamnya itu ada yang telah dahulu daripada i'tirad dahulu. Waktu macam mana makna wahid? Samalah ya. Okey. Isu sekarang ni, walam ya'ti bi ta'rifin yuqabilu ta'rifa ats-tsaniyah. Musannif pada bab baqa dia tidak buat datang takrif yang regu, lawan yuqabilu makna regu, yang regu dengan takrif yang kedua. Mana takrif kedua? Mana? Nafyi awaliyah. Tak ada kan? Dia ada tiga. Pertama, nafi adam sabiq, lawannya nafi adam lahir. Lepas tu nafi iftitah wujud, nafi intihak wujud. Hak kedua tu nafi awaliyah lil wujud. Dia dak datang, patutnya ada nafi akhiriyah. Walam ya'ti bi ta'rifin yuqabilu ta'rif ats-tsaniyah lil kidami bi an yaqula aw an nafi al-akhiriyati lil wujud, dengan menafikan akhiriyah lil wujud. Bapa dah buat gitu, awak bagi dua je. Wala'allahu, boleh jadi musannif tarakahu, meninggalkannya lil muqayasati, kerana benda yang boleh dikiaskan. Mu kias dirilah. Kan nak sebut belaka. Tahu tak? Benda hak boleh muqayasah, boleh bandingkan. Okey. Tinggalkan muqayasah. Kias dirilah. Au nadharan likaunil akhiraini, kerana melihat kepada akhiraini, dua takrif yang akhir, fil kidami, pada kidam itu, bimaknan wahidin, dengan satu makna, kama marra, sebagaimana telah lalu. Mana takrif kidam? Nafyu awaliyati lil wujud dengan nafyu iftitahil wujud, kedua-dua itu satu makna. Kalau melihat kepada kedua satu makna, maka faqtasara fi muqabalatiha, maka menghadkan pada lawan kedua-duanya ala syai'in wahidin. Dia buat marisa dah lah. Hak dua pada masalah kidam tu, dua akhir tu semakna. Jadi masalah baqa dia buat marisa dah lah. Itu andaian lah. Wa qad ulima, dan telah diketahui mimma taqarrara, dari barang yang telah dihuraikan, anna kullan, bahawa setiap daripada minal qidami wal baqa'i, daripada sifat qidam dan baqa', sifatani salbiyatani, sifat salbiyah,
Wa huwal haqqu, dan itulah pandangan yang hak, yang kuat, yang benar. Wa qila innahuma nafsiyatan. Ada qil, pandangan lemah kata kidam bakok ni sifat nafsiyah. Lianna kulla minhuma, kerana setiap daripada keduanya ibaratun anil wujudil mustamir. Setiap daripada kidam dan bakok ibarat daripada wujud yang berkekalan fil madhi wal mustaqbal. Jadi yang ada hanya wujud sifat nafsi, maka bakok dan kidam pun sifat nafsi. Wal wujudu nafsiyun. Wujud tu sifat nafsi, kama marra. Itu pandangan kedua. Wakila, pandangan ketiga pula, lemahlah ni. Innahuma, sesungguhnya sifat kidam dan bakok sifatani maujudatani. Oh, sifat maujud yang ada sungguh. Yakumani bidzat, yang ada pada zat. Kal ilmi wal kudrati, seperti sifat ilmu dan kudrat, macam sifat ma'ani lah. Jadi pandangan ketiga mengata kidam dan bakok ni sifat ma'ani juga. Tapi hak kuatnya salbi lah. Cuma dibawa saja. Wakila, ada satu pandangan kata al-kidamu salbiyun. Kidam tu salbi. Wal baqa wujudiyun. Baqa tu wujudi. Apa? Kidam salbi. Apa kidam salbi? Ida tulis saja ke sebelum sebut. Sebut dah tak? Kidam salbi buat apa? Sebab nafi tak ada kan? Nafi tak ada. Wujud tiada awal. Tiada awal. Baqa' wujud kekal je. Wujud tu kekal je. Ada. Jadi baqa' tu wujudi. Zat yang dah ada dah. Maka berkekalan ada. Ada zat itu. Maka wujudi. Okey. Boleh. Wa yu'lam raddu hadhihi al-aqwal min syarhil musannif. Dan diketahui rad pada sekalian akwal ni daripada syarah musannif, syarah Imam Sanusi terhadap mata Mubarahin dia lah. Dia ada syarah dia. Kalau ada panjang umur semua, kita bacalah tu dengan Hashiyah Ad-Dusuki. Dengan Hashiyah Ad-Dusuki. Itu menarik. Memang hak musannif dia tegang, kita baca, taklah makna anda yang gini, tak ada lah. Sebab dia tulis. Nah, dia tulis. Dia nak andam dia, aku tulis. Aku syarah perkataan aku sendiri. Jadi, dia bawa. Dia cuma khilaf je kan bawa. Tapi, syarah dia itu memang ada zuk dia, ada rasa dia, ada istimewa dia. Banding dengan syarah orang lain, syarah kitab orang lain. Tak kita sendiri, kita syarah lain dengan orang lain, syarah kitab orang kita kan. Dia tak tahu maksud kita. Ini syarah musannif. Habis. Wa qawluhu wa mukhalafatuhu ta'ala. 10 lebih dah. Sikit ke tak? Kita baca syarah dulu. Baca nas dulu. Tepi tu. Qala al-musannifu wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Kemudian sifat yang ketiga daripada sifat salbiyah atau sifat yang keempat daripada sifat 20, mukhalafatuhu lil hawadith, menyalahi Allah Ta'ala bagi sekalian yang baharu. Syarh, ay la yumathilu syai'an minha, tidak menyamai Tuhan sesuatu pun daripada hawadith. La fi dhatihi, tidak pada zat Tuhan, wala fi sifatihi, tidak pada sifat Tuhan, wala fi af'alihi, tidak pada perbuatan Tuhan. Wal mukhalafatu lil hawadithi, bermula mukhalafah, menyalahi bagi sekalian baharu itu. Apa artinya? Ibaratun an nafyil mumathalah, ibarat daripada nafi persamaan, fi dzati, pada zat, was sifati, pada sifat, wal af'ali, dan pada perbuatan. Ai dzatullah laysat kadzati syai'in minal makhluqat. Itu tersambung mulalah. Okey, baca hashiyah dalam pula. Qawluhu wa mukhalafatuhu ta'ala ila akhirih, dan menyalahi Allah Ta'ala sehingga akhir. Lil hawadith tu. Atfuhu ala sifati thalathati qablahu min atfil lazimi ala malzum. Ataf sifat mukhalafah ke atas hak tiga sebelum ni,
itu daripada pihak termasuk daripada atah lazim bagi mengatahkan yang lazim di atas malzum. Jadi lazim daripada sifat wujud kidam baqa' bahawa bersifat dia dengan menyalahi yang baharu. Faham? Jadi hak lazim ni apa? Mukhalafah tu lazim. Wujud kidam baqa' itu ialah malzumnya. Jangan tukar lazim malzum tu. Idh kerana apa? Man wajabat lahu tilka sifatu, zat yang wajib baginya sifat-sifat tersebut, lazima ayyakuna mukhalifan lil hawadifi, lazimlah menyalahi bagi sekalian baharu. Zat yang wajib ada, wajib kidam, wajib baqa', lazim zat itu menyalahi baharu. Sebab tu kata atah lazim atas malzum. Okey. Wa innama, isu yang masalah kedua ni macam lah. Kenapa di sini mukhalafatuhu wa marihu dhamir? Kenapa tak sebut mukhalafah saja? Wujud tak sebut wujuduhu, kidamuhu baqa' sebut wujud kidam baqa' saja. Sini mukhalafatuhu. Wa innama ata bidhamiril aidi li maulana azza wa jalla. Hanya saja mendatangkan musannif dengan dhamir yang kembali kepada Tuhan tu. Fi hadhihi as-sifati, pada sifat ini, wallati ba'daha, dan lepasnya qiyamuhu, segiak dua, mukhalafatuhu wa qiyamuhu bi nafsi. Litafannuni, kerana tafannun, nak berseni pada ibarat. Tafannun ni berseni. Supaya dok sama lah, dok super tula belaka, biar berbeza sikit. Itu salah satunya. Ataupun itu andaian yang pertama, litafannun, boleh jadi kerana tafannun. Au li annal mukhalafata wal qiyama bin nafsi, ataupun boleh jadi kerana mukhalafah dan qiyam bin nafsi itu lamma kana yasihhu ittisaful hadithi bihima, tatkala sah bersifat makhluk dengan keduanya. Boleh tak makhluk ada sifat mukhalafah? Makhluk bersifat mukhalafah tak dengan Tuhan? Makhluk bersifat mukhalafah tak dengan Tuhan? Ni jawab. Makhluk bersifat mukhalafah tak dengan Tuhan? Tak mana ni? Makhluk mukhalafah dengan Tuhan. Bukan Tuhan je mukhalafah dengan makhluk. Makhluk mukhalafah dengan Tuhan. Nampak tak? Ya, ada anak-anak pernah dengar tapi tak ingat siapa. Dia kata mukhalafah tu ada sifat Tuhan aja. Makhluk dan mukhalafah. Apa makhluk dan mukhalafah? Makhluk mukhalafah dengan Tuhan. Wajib tak? Wajib mukhalafah makhluk dengan Tuhan. Tapi bukan kita nak bincang mukhalafah makhluk dengan Tuhan. Mukhalafah Tuhan dengan makhluk. Hak ni hak dalam syarah Hasyiah Bajuri. Dia rekah dah. Dia tak panjang gini. Dia ambil dah. Dia cerita dah kenapa disebut dhamir, diidhafat pada dhamir dalam masalah ni. Boleh buka balik lah. Buka balik Hasyiah Bajuri ala Sanusi. Dan tu dia sebut rekah. Pegang waktu. Nampak kenapa sebab gitu. Sama kat qiyamuhu. Mukhalafah dengan qiyamuhu. Kenapa? Ini ilah kedua dia kata. Kerana sah bersifat makhluk dengan keduanya. Sebagaimana Tuhan menyalahi makhluk, makhluk menyalahi Tuhan juga. Fayuqalu Zaidun, maka dikatakan mana? Zaidun mukhalifun tak? Sini muhdisun tu. Tak? Tu? Mukhalifun. Sini muhdisun tu. Zaidun mukhalifun li amrin fi kadza. Tak? Naskah ni salah. Mukhalifun tak? Zaidun mukhalifun li umara. Li amrin. Umara. Li amrin fi kadza. Zaid ini menyalahi Ammar bagi demikian. Bagi ni, Zaid ini tak sama dengan Ammar dari segi contohnya rambut. Wa qa'imun bi nafsihi. Dan Zaid ini berdiri dengan sendiri. Ai la yahtaju ila ghairihi, dengan maksud dia tidak perlu kepada orang lain fi umuri ma'ashihi, pada urusan kehidupannya. Jadi waktu dak jawab gitu kalau ikutnya fayuqalu Zaidun mukhalifun li amrin.
Kama yuqalu amrun mukhalifun li Zaidin. Sebagaimana itu dari segi muqabalahnya, tapi dari segi boleh tak kita kata Zaidun mukhalifun li amrin? Boleh. Maka Zaid bersifat dengan mukhalafah, tapi Ammar. Sebagaimana bila kita kata Zaid menyalahi Ammar, Ammar pun menyalahi Zaid lah. Dan sifat qa'imun bi nafsihi. Bila kita kata Zaidun qa'imun bi nafsihi, dia berdiri dengan sendiri, ai dengan maksud la yahtaju ila ghairihi fi umuri ma'ashihi. Pada perkara kehidupannya tak bergantung kepada orang. Dia boleh berdikari, tapi ini nisbah pada makna makhluk. Bab tu makna Tuhan qiyamuhu bi nafsihi, dia terang pula makna dia. Tapi perkataan qa'imun bi nafsihi itu boleh dinisbah kepada makhluk. Maka kerana itu pada dua sifat ini didatangkan sandaran pada dhamir, disebut mukhalafatuhu lil hawadith wa qiyamuhu bi nafsihi. Okey. Lamma kana ata, itu jawab dia. Jawab lama. Jawab ni kita tahu. Dalam nas Imam Ibnu Hajar tu ada seorang nak kata famin huna tu. Famin huna tu. Hak tu kalau dapat tahu tu, situ punca poin dia. Hak nak tahu hak mana kalam Ibnu Hajar hak betul. Famin huna tu ma'ahtimali ihtimali ta'wil. Famin huna tu. Okey. Di sini dia kata ata tu jawab bagi lamma kana yasir ittisaful hadithi bihima ata bihi, maka mendatangkan musannif dengannya dengan dhamir tadi litansisi, untuk menyebut secara jelas, menyebut secara nas dengan jelas, ala annal murada, bahawa yang dimaksudkan apa dia, al mukhalafatu, bersalahan, wal qiyamu binafsi, dan berdiri dengan diri itu, al munasibani lahu ta'ala, yang munasabah dengan Tuhan lah. Sebab tu dia datangkan dhamir tu. Habis. Walamma ata bidhamiri, dan tatkala mendatang musannif dengan dhamir al-aidi lahu, yang kembali kepada Tuhan Jalla wa Azza, Tuhan Allah Maha Agung, Maha berkuasa, Maha gagah, nasaba, maka munasabahlah ayyatiya bi kalimati ta'ala, maka munasabah dia bagi kalimah ta'ala, mukhalafatuhu ta'ala, qiyamuhu ta'ala, munasabah mari ta'ala, ad-dallati, yang menunjukkan ala tanzi, atas penyucian. Okey. Kenapa? Li'annal aula, kerana yang aulanya, yang terutama, lil abdi, bagi hamba, zikru tanzihi, ialah menyebut menyucikan Tuhan, mata zakarahu ta'ala, bila mana dia menyebut Allah Ta'ala. Bila sebut Tuhan ni, sebut kalimah tanzih, Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Jalla Jalaluhu, Ta'ala an zalika, mana-mana lah. Itu yang aula. Sebagaimana selawat, tapi selawat ni ada arahan, ada galakkan, bahkan ada ancaman, walaupun benda itu bukan wajib lah, supaya menyebut sallallahu alaihi wasallam tu setiap kali sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang aula, sebab tu dia datang aula ni, aula zikru tanzih mata zakarahu ta'ala. Okey, itu satu. Au ata biha, ataupun mendatangkan musannif dengan kalimah ta'ala itu liraddi, untuk rad ala mujassimati, kepada golongan mujassimah, mujassimati fi hadhihi, golongan mujassimah, yang menyatakan Tuhan tu berjisim. Jadi mukhalafatuhu ta'ala, menyalahi Allah Ta'ala yang maha tinggi daripada andaian golongan mujassimah yang mengatakan Tuhan berjisim. Hatta yang mengatakan jisim yang layak dengan Tuhan pun, itu tak boleh. Wa alal jihawiyah, nisbah pada jihad, atas golongan yang menisbahkan jihad bagi Tuhan. Tuhan tu atas, dia ada tempatnya atas. Ta'ala, mukhalafatuhu ta'ala, menyalahi Allah Ta'ala, maha tinggi Tuhan daripada golongan yang mengatakan Tuhan itu berjihad.
Wa 'alan nasara, dan di atas golongan Nasara. Fillati ba'daha, pada barang yang selepasnya. Mana? Lepas mana? Lepas mukhalafah. Allati ba'daha tu wujud pada qiyamuhu bi nafsih. Sebab Nasara ni yang mengatakan an-nasud ittahada, Allahud ittahada bin nasud. Sifat ketuhanan ada pada diri Nabi Isa, maka Isa Tuhan. Maka qiyamuhu bi nafsi menafikan pandangan Nasara. Apa tu? Waktu nak ngaji kitab ni hak asah dalam sifat 20 tu kena sesal dulu, baru dia faham. Kalau tidak benda ustaz sebut ni nasuk lahuk lah benda lah. Sebut dah benda lama dah. Umum Barahim ataupun syarah dia lah, Umum Barahim saja tak cukup, syarah dia saja bincang dah. Barulah makna baca kitab ni laju sikit. Tahu tak? Jedaklah makna terkapai-kapai dalam lautan yang tidak bertepian. Sebab ia bukan mengajar akidah dah ni. Kita banyak dah ibarat kita balaghahnya mantik. Jadi sebab tu FB tu kita buat tertutup sikit lah. Dan apa pun buat dah declamation ke apa? Tak, betul lah. Makna kalau boleh hak nak ngaji tak usah masuk lah. Takut pening. Bukan benda. Yelah, sebab nak ngaji akidah banyak ustaz-ustaz lain. Bukan kata kita ngajar tinggi tak pun. Bukan kata ustaz lain ngajar tak. Bukan tak sesuai lah. Ada orang kita kena sihat. Dia ada soal belajar okay lah. Sebab apa? Belajar hak penting. Sebab masa tak banyak masa kita. Hak tak selesai lagi fardu ain, selesai fardu ain dulu. Sebab tak. Okay. Tapi kalau biarlah nak ngaji kau ada apa, tak ada masalah. Tapi tak faham ke sabar je lah. Tanya tak ada masalah, insya-Allah. Kita tak marahlah kalau tanya tak faham, tak marah. Jadi alan nasara fil lati ba'daha, lepas pada mukhalafah tu, iaitu pada sifat qiyamu nafsihi. Tuhan itu dengan maksud Tuhan bukan sifat kan? Sebab Nasara mengatakan Tuhan itu sifat. Ittahadallahu tu bin nasu, maka menjadi dia pada mereka ketuhanan tu sifat yang ada pada Isa, maka jadi Isa tu Tuhan. Ada pada Tuhan Bapa, maka jadi Tuhan Bapa. Ada pada Ruhul Kudus jadi Tuhan juga. Okey. Lepas tu tulis benda tu. Walam Walam yaktarith biqaulih ats-tsanawiyah. Tsanawiyah ke? Tsanawiyah. Ke wasaniyah? Itu mana? Tsanawiyah. Tsanawiyah juga. Okey. Ats-tsanawiyah yang mengatakan Tuhan itu tsanawiyah, ada dua. Apa maksud situ? Benda tulis. An-nur zulmah, ats-tsanawiyah. Dua. Arhaman atau Yazdan di sisi Majusi. Arhaman atau Yazdan di sisi Majusi. Ats-tsanawiyah yang mengatakan Tuhan tu dua. Okey. Hal ni juga pada masalah kalau apa nama ni? Qiyamuhu bi nafsihi, dengan makna ada yang menciptakannya. Tak kena tu. Kalau wathaniyah yang menyembah berhala. Kalau wathaniyah, al-wathaniyah, beza waw thanu je. Kalau tsanawiyah itu yang mengatakan dua Tuhan. Tak, yang mengatakan Tuhan tu ada dua. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya Yazdan di sisi Majusi.
Ar-Rahman, Tuhan kegelapan. Tak silap gitulah. Atau Tuhan yang baik, Tuhan cahaya, Tuhan baik, Tuhan kegelapan tu Tuhan asyar. Lam yaktarith, apa maksud lam yaktarith? Tidak peduli. Lam yaktarith al-musannifu biqauli tsanawiyah. Musannif dak kira, dak ambil kira, tidak memperdulikan musannif dengan pandangan tsanawiyah. Musannif dak ambil kira sini. Hatta ya'tiya biha fil wahdaniyah, sehingga mendatangkan dengannya pada sifat wahdaniyah. Gitu. Musannif dak kira sangat. Sehingga pada bab wahdaniyah kat lagi baru dia masuk. Sini nampak tak? Di sini dia tak masuk lagi. Munasabah tu tsanawiyah tu makna dua tu. Hatta ya'tiya biha, sehinggalah mendatangkan dengannya pada sifat wahdaniyah. Kenapa tidak dipedulikan sangat atau tak peduli? Apa lam yang tadi tak peduli? Liwuduhi butlanihi, kerana jelasnya sesat. Kullalittidahi, maf'ul mutlaq tu sesat sesungguh-sungguh jelas. Jelas sesat sesungguh-sungguh jelas. Kullalittidah, sungguh-sungguh jelas. Okey. Jadi sini dia tak sebut sini. Nampak? Habis. Wa al dan alif lam fi baqiyati sifati, pada baki-baki sifat itu. Mana baki sifat tu? Fi baqiyati sifat mana? Pada al-wujud, al-qidam, al-baqa, al-qudrah, al-iradah dan alif lam al fi baqiyati sifati, imma sama ada khalafun ataupun khalafun, menggantikan khalafun anid dhamiri, dia ganti kepada dhamir. Jadi berkata al-wujud dengan maksud wujuduhu ta'ala, al-qidam qidamuhu ta'ala. Boleh kita kata gitu. Alif lam itu dia menjadi ganti kepada dhamir ala madhhabil kufiyin, atas mengikut mazhab kufiyin. Alif lam boleh ganti dhamir. Au lil ahdi, ataupun alif lam lil ahdi. Ahdi zihni lah, kalau belum sebut lagi. Yang telah maklum, lil ahdi ni makna alif lam memberi maksud yang maklum, yang telah diketahui. Bima ya'haduhu ya'haduhu, dengan apa yang telah termaklum, kullu mu'minin, di sisi setiap orang mukmin. Kullu mu'minin. Fal wujud, maka fal wujud, al wujud tu masalan maknahu al wujudul ma'hudu li kulli mu'min, iaitu wujud yang telah maklum bagi setiap orang beriman, iaitu wujud Allah Taala lah. Iaitu huwal muta'alliqu, iaitu yang berkait dengan bihi ta'ala, dengan Allah Taala. Wa hakadha, dan demikianlah qidam, maksudnya qidam Tuhan lah. Qauluhu lil hawadithi wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jelas tak? Ada nak tanya? Ada soalan dalam FB? Tak ada. Okey. Tak ada Tak ada, sekadar tu saja untuk malam ni, sebelum kita baca Ashmawi. Sallallahu alaihi wasallam.